A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar suara saya dengan jelas? Dengar coach. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis kita ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini 14 Februari hari Selasa 2023 untuk sesi kuliah yang seterusnya. Okey, alhamdulillah, di mana tajuk pertama yang akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar Ruqyah, pentingnya ilmu tauhid dalam ruqyah syariah. Bedah kitab menjawab 101 persoalan tauhid yang akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar Ruqyah. Kemudian insya-Allah saya akan sambung untuk sesi kedua, pembentangan sesi kedua yang bertajuk kenapa kesembuhan terhalang. Okey, saya akan sampaikan topik tersebut. Okey, so tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar. Alhamdulillah, terima kasih coach. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada kuliah malam ini. Sebagai salah seorang pembentang, pemberi kuliah pada setiap minggu, keadaan semakin mencabar kepada saya sebab saya telah mula mengikuti kursus master di OUM, walaupun program master ini dijalankan sepenuhnya melalui online, kuliah online seperti yang kita hadapi sekarang, itu melalui Google Meet. Tapi masa perlu dibahagi-bagikan, masa untuk kuliah, untuk studi. Islamic saya ambil Master Islamic Studies, master dalam pengajian Islam, dan untuk membuat kertas kerja. Saya sendiri pun tidak pasti saya boleh habiskan. Kalau fresh dari pelajar terus sambung degree dan master amat mudah, tapi apabila telah lama meninggalkan dunia akademik, kita bekerja untuk membagikan masa itu agak sukar. Dan ada lagi kita macam saya memberi kuliah lagi setiap minggu. Walau bagaimanapun bagi saya kuliah ruqyah ini yang akan saya utamakan. InsyaAllah semoga Allah memberikan kekuatan dan kelapangan untuk sentiasa kita dapat menyampaikan dan mengikuti kuliah ruqyah setiap minggu. InsyaAllah. Semoga Allah melindungi kita dan mempermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Pada malam ini, saya akan sampaikan kuliah yang jarang-jarang disampaikan dalam kuliah ruqyah, walaupun ada disentuh, tetapi tidak dikupas begitu mendalam. Dan sebenarnya amat penting kepada kita umat Islam, bukan saja dalam ruqyah syariah, tetapi dalam kehidupan kita, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini adalah berkaitan akidah. Dan menentukan kita masuk surga atau tidak adalah bergantung kepada akidah kita.
kiranya kita berakidah yang betul, beragama Islam dan beriman kepada Allah, maka insya Allah kita masuk surga. Walaupun kita ada buat dosa, kita mungkin masuk neraka dahulu, tetapi akhirnya kita akan dibersihkan dan masuk ke surga. Tetapi jika akidah kita salah, bagaimana bagus pun, baik pun kita di dunia, menderma berjuta ringgit, membantu orang susah, tapi apabila akidah kita tersesat jalan, tidak ihdinas siratal mustaqim, tidak berada di jalan yang lurus, maka kita boleh masuk neraka. Bukan hanya masuk neraka sekejap dan lepas itu masuk surga, boleh masuk neraka selama-lamanya. Jangan kita terlupa, bukan hanya orang kafir saja masuk neraka selama-lamanya. Orang murtad juga masuk neraka selama-lamanya. Orang Islam yang syirik, dia kata dia Islam, tapi dia melakukan syirik, dia juga masuk neraka selama-lamanya. Serta juga orang munafik, berlakon Islam, tapi memporak-porandakan orang Islam. Jadi, ilmu tentang tauhid ini amat penting kita pelajari dan kita fahami. Walaupun ilmu ini penting, tapi tidak begitu ditekankan dalam pembelajaran. Sebenarnya ada ditekankan, tetapi secara ringkas. Dan ilmu ini pula antara ilmu yang sukar untuk difahami berbanding dengan ilmu lain, seperti ilmu fiqh. Ilmu fiqh lebih senang dipelajari, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang harus. Ilmu fiqh, ilmu tentang muamalat, dan ilmu berbagai lagi ilmu. Sebenarnya banyak ilmu di dalam Islam ni, nanti kita akan mungkin terangkan satu-satu. Mungkin ada masanya kita mungkin dalam kuliah kita ni, kita masuk kepada bukan saja ilmu fiqh, tapi ilmu usul fiqh. Usul fiqh. Dan mungkin kita masuk juga sedikit untuk pemahaman kita, ilmu tentang jenayah Islam, undang-undang jenayah Islam, tentang hudud, tentang qisas, dan sebagainya. Dan ia berkaitan sebenarnya. Dalam undang-undang jenayah Islam, sihir adalah satu jenayah besar. Sihir, orang melakukan sihir boleh ditangkap dan dijatuhkan hukuman. Malah hukumannya berat. Boleh dibunuh orang yang melakukan sihir. Jadi mungkin ada baiknya juga kita belajar ilmu-ilmu lain seperti undang-undang Islam yang berkaitan. Dalam Islam agama yang syumul. Ilmu-ilmu yang kita belajar ni sebenarnya baik kaitan. Kadang-kadang kita terlupa. Kita kenakan ujian satu kayu pengukur ilmu tu ke atas orang lain. Tapi kita lupa untuk kenakan ke atas diri kita. Kita suruh orang ikut sunnah. Ikut sunnah, dia kita kata orang bid'ah. Lakukan bid'ah. Tapi bila sunnah itu dikenakan kepada kita, pandai cari alasan pula. Kita tidak ingin mengikut dengan berbagai alasan. Kita suruh orang jangan memfitnah. Tapi pada diri kita sendiri banyak yang hadis, jangan memfitnah. Jangan melakukan ghibah. Kita pula tidak pakai hadis itu kepada kita. Kita nasihati orang melakukan bid'ah. Lepas itu, tapi kita tidak pula ikut hadis Nabi yang menyuruh kita memperbaiki akhlak, menjaga silaturahim, menjaga persaudaraan Islam. Kita kutuk orang sana, kutuk orang sini. Jadi kita kena ingatlah, Al-Quran, hadis, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita juga, untuk peringatan kepada diri kita. Jadi malam ini kita akan belajar ilmu tauhid. Mula-mula kita akan belajar secara garis besarnya. Insya Allah akan datang, kita akan perincikan lagi. Ilmu akidah, ilmu yang penting di dalam kehidupan kita.
Sebab ini boleh menentukan kita masuk surga atau tidak. Dan ilmu ini penting untuk kita memahami mana ajaran yang betul, mana ajaran yang sesat. Tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Bila kita ada ilmu tauhid yang mantap, kita sendiri boleh nilai. Ustadz ini ajar betul kah tidak? Perawat ini cara merawat dia betul kah tidak? Tak perlulah tanya soalan, ulang-ulang soalan, tanya perukiah. Sebenarnya soalan itu sudah balik-balik ditanya dan balik-balik dijawab. Sebabnya kita kurang ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi malam ini, sebenarnya ilmu yang telah kita pelajari dari sekolah rendah dan sekolah menengah, kita ulang kaji dengan pendekatan yang berbeza. Pendekatan dengan huraian yang sebaik kita harapkan, huraian yang mudah paham. Pada malam ini, saya akan bedah kitab ini. Kitab ini bukanlah kitab yang menceritakan tentang tauhid dengan ilmu ruqyah. Kitab ini semata-mata menerangkan tentang ilmu tauhid. Tapi saya sengaja memberi tajuk penting memahami ilmu tauhid dalam ruqyah syariah, sebab dalam ruqyah syariah kita tidak boleh pisahkan dengan ilmu tauhid. Malah dalam kehidupan hari-hari kita tidak boleh kita pisahkan dengan tauhid dan akidah. Sama ada kita bekerja sebagai tukang sapu, kita jurutera, kita peruqyah, kita cikgu, kita tukang sapu, kita pak polisi, kita tentera, kita penyanyi, kita pelakon, kita tidak boleh pisahkan diri kita dengan ilmu tauhid, dengan ilmu akidah. Sekarang saya akan buka slide. Grup Telegram Rawatan Islam mempersembahkan kuliah malam ini yang bertajuk pentingnya memahami ilmu ruqyah, pentingnya memahami ilmu tauhid dalam ruqyah syariah, iaitu kita akan merujuk atau bedah kitab menjawab 101 persoalan tauhid. Pada malam ini, kita akan membedah kitab bertajuk menjawab 101 persoalan tauhid. Itu tajuk bahasa Malaysianya. Sebenarnya buku asal atau kitab asal ni adalah satu kitab yang masyhur dalam bahasa Arab yang bertajuk Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Tahir Al-Jaziri. Dan saya memilih kitab ini sebab ia diterjemahkan oleh Al-Fadil Dr. Andes Al-Ustad Fauzi Haji Awam. Beliau ni adalah seorang bekas atau mantan Profesor Madya dan Dekan Fakulti Usuluddin Universiti Melaya. Keilmuannya tidak diragu lagi. Beliau dahulunya seorang ahli akademik di Universiti Melaya. Dekan fakulti. Kalau macam sekolah menengah ni kita sebut pengetua. Orang-orang yang dilantik sebagai dekan ni biasanya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang jadi pensyarah di universiti ini adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu yang tinggi. Jadi beliau ni memang seorang ustaz. Setelah bersara, dahulu adalah Profesor Madya dan juga Dekan Fakulti Usuluddin Universiti Melaya. Jadi kitab ini saya rujuk untuk saya huraikan sebab kitab ini menarik. Dia huraikan ilmu tauhid dalam bahasa yang mudah.
Kitab ini, Al-Jawahir Al-Kalamiyah ini adalah sebuah kitab yang masyhur di kalangan pesantren, sekolah-sekolah pondok. Bagi yang orang-orang modern, orang-orang sekolah menengah, sekolah biasa, sekolah kerajaan, mungkin tidak mengenali kitab ini, tetapi cobalah kita berkawan dengan orang-orang sekolah pondok. Kitab ini memang selalu diajar di sekolah-sekolah pondok, selalu disyarahkan. Jadi malam ini saya akan merujuk kitab ini untuk saya jadikan garis panduan silibus untuk saya menerangkan ilmu tauhid dalam bahasa yang mudah-mudahan mudah difahami. Sebab bukan senang memahami ilmu tauhid ini secara perinci. Seterusnya, di dalam kitab menjawab 101 persoalan tauhid, ada 9 bab. Pertama, ia menerangkan berkenaan dengan 10 prinsip ilmu. Ada 10 prinsip ilmu yang biasanya pelajar-pelajar agama Islam ini perlu pahami, pelajari dan fahami. Lepas itu masuk kepada bab mukadimah. Seterusnya, bab seterusnya adalah berkenaan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul, iman kepada akhirat, iman kepada qada dan qadar, dan akhir sekali penutup. Dan dalam kitab ini, penutupnya bukan sekadar kesimpulan ringkas, tetapi dalam bab penutup itu ada lagi beberapa huraian yang penting yang boleh kita simpulkan untuk memahami ilmu tauhid atau juga dikenal dengan ilmu akidah. Kita masuk kepada bab permulaan, iaitu 10 prinsip ilmu. Walaupun buku ini nipis, tapi huraiannya mendalam. Jadi kita akan lihat bab-bab ini secara ringkas dahulu pada malam ini. Pada malam-malam akan datang, kuliah-kuliah akan datang, mungkin kita akan kupas bab-bab tentu lebih mendalam. Di dalam bab 10 prinsip ilmu ini, penulis menerangkan bahawa ilmu tauhid ini juga dikenali dengan beberapa nama. Antaranya ilmu kalam, ilmu usuluddin, biasa di universiti yang digunakan pakai istilahnya ilmu usuluddin. Ilmu tauhid was sifat, ilmu al-fiqhul akbar, fiqh yang paling besar, paling agung. Pemahaman ilmu ini sebab memang paling agung, sebab ia boleh menentukan kita masuk surga atau tidak. Dan yang popular di kalangan ramai adalah ilmu akidah. Yang saya ingin tekankan sini, perlu kita fahami istilah ilmu kalam. Sebab ada orang memuji ilmu kalam, tetapi ada yang mengeji ilmu kalam. Ulama sendiri sebahagian mengeji ilmu kalam. Jadi apabila para sahabat mendengar kuliah, menonton YouTube atau membaca buku, kena hati-hati dengan istilah ilmu kalam. Perlu difahami, ilmu kalam ini ada 2 makna. Satu, ia bermakna ilmu logik. Ilmu logik, A sama juga dengan B, B sama juga dengan C. Maka C sama juga dengan A. Orang-orang yang belajar sains, biasanya ada belajar ilmu logik ini. Sebab dalam matematik pun ada ilmu logik. Dalam ilmu sosiologi, apabila diperkatakan ilmu logik, sebahagian ulama tidak bersetuju dengan ilmu logik. Sebab bagi sebagian ulama, ilmu logik ini hanya menggunakan akal fikiran. Sedangkan ajaran agama bukan semata-mata menggunakan akal fikiran. Ajaran agama ini bersumber daripada akli dan nakli. Akli daripada akal dan juga nakli daripada wahyu.
Jadi tidak boleh guna akal semata-mata. Maka dikritiklah ilmu kalam ini. Sekiranya ilmu kalam itu merujuk kepada ilmu logik atau ilmu falsafah. Namun ada satu lagi istilah juga ilmu kalam merujuk kepada ilmu tauhid. Apabila ia merujuk kepada ilmu tauhid, tidaklah ia dikeji. Sebab ilmu tauhid ini, ilmu akidah, ilmu memurnikan pemahaman kita berkenan Allah, berkenan ajaran Islam, itu ada ilmu yang penting. Bukan sekadar penting, wajib dipelajari. Jadi yang itu tidak dikutuk. Jadi kena faham. Kalau ada kita baca ulama mengutuk ilmu kalam, yang dia rujuk itu adalah ilmu logik atau ilmu falsafah. Yang kita bincangkan sini kalau kita sebut ilmu kalam adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Jangan terkeliru. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Barulah tidak silap paham. Seterusnya. Di dalam bab mukadimah pula, penulis terangkan ada 3 perkara dalam bentuk soal dan jawab. 3 perkara itu adalah pertama, penulis bertanya dan sendiri menjawab. Pertama, apakah makna akidah Islamiah itu? Apakah itu akidah Islam? Maka penulis pun memberikan jawaban, akidah Islamiah itu ialah perkara-perkara yang diiktikadkan oleh orang-orang Islam, yaitu mereka percaya pasti betulnya perkara-perkara itu. Nanti bila dapat nota slide ini, cuba baca dan ulang kaji dan cuba fahami. Supaya nanti akan datang, akan lebih mudah faham. Nampak ringkas jawapan itu, tetapi padat dengan isi. Yang perlu difahami supaya yang tidak biasa belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, mungkin tidak faham apa itu iktikad. Pelajarilah apa maksud iktikad. Dan juga fahami apa yang diterangkan makna akidah Islamiah. Buat masa sekarang saya tidak akan kupas, sebab kita akan melihat keseluruhan kitab ini secara umumnya dahulu. Yang kedua, persoalan apakah makna Islam itu? Menurut penulis, Islam itu adalah mengakui dengan lidah dan membenarkan dengan hati bahwa segala yang dibawa oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah betul dan benar belaka. Kita akui bukan semata-mata melalui mulut, tetapi juga membenarkan dengan hati. Malah kita perlu menunjukkan dengan perbuatan. Ini ada huraian-huraian yang lebih lanjut. Kita lihat dulu isinya secara ringkasan. Dalam buku ini memang ringkas, tetapi kita boleh kupas. Itulah namanya bedah. Bedah kitab kita boleh kupas, kita boleh sarah, dia menjadi panjang. Seterusnya, dan inilah intipati kepada buku ini, kepada kitab ini, adalah persoalan apakah rukun-rukun atau prinsip-prinsip akidah Islamiah itu. Rukun-rukun akidah Islamiah itu ada 6. Yaitu iman kepada Allah atau percaya kepada Allah. Iman kepada malaikat-malaikatnya atau percaya kepada malaikat-malaikat yang Allah jadikan. Iman kepada kitab-kitabnya, yaitu percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Iman kepada rasul-rasul, yaitu kita percaya kepada rasul-rasul yang diturunkan Allah, diutuskan Allah ke dunia ini. Iman kepada hari akhirat. Dan terakhir, yang keenam, iman kepada qadar. Juga kita sebut qada dan qadar. Apabila kita sebut iman kepada Allah, maksudnya kita percaya. Tapi kita juga kena faham apa maksudnya. Kalau kita kata
Iman kepada malaikat, kita percaya malaikat itu wujud. Kita iman kepada perkara yang gaib tentang jin, makna kita percaya adanya alam gaib, adanya jin. Bukan maksudnya iman kepada perkara gaib atau jin, kita mesti percaya cakap jin. Kena faham tuh. Iman percaya bahwa perkara ini ada, wujud, dijadikan Allah. Allah itu wujud, tidak dijadikan ia berdiri sendiri. Tetapi yang lain makhluk adalah dijadikan Allah. Itu kita percaya, wujudnya. Bukan kita percaya, kalau kita percaya ada alam gaib, kita tidak percaya kata-kata orang saya tentang qadam, tentang apa yang diperkatakan oleh jin, saka kodonnya. Bukan itu maksud. Iman ini maksudnya kita percaya tentang kewujudan. Apa yang diajar di dalam Al-Quran dan hadis. Seterusnya, kita akan pergi kepada bab yang pertama, itu iman kepada Allah. Ya, bukan bab pertama, tetapi ia adalah rukun Islam, iman yang pertama. Itu iman kepada Allah. Di dalam bab ini, penulis menyatakan ada 26 perkara dalam bab iman kepada Allah. Penulis menerangkan berkenaan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah dengan dipadatkan kepada 26 perkara yang penting untuk diketahui dan difahami. Penulis juga menerangkan sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan sifat-sifat harus bagi Allah. Sebenarnya sifat harus bagi Allah hanya ada satu, jadi sepatutnya kita sebut sifat sahaja, yaitu hanya tunggal, bukan jamak. Oke, kita pergi kepada seterusnya. Dalam buku kitab ini menerangkan ada 20 sifat wajib bagi Allah. Saya tidak akan terangkan dahulu perkara ini, kita pergi sampai ke penghujung bab. Lepas itu jika ada masa baru kita akan secara ringkas melihat kepada bab yang menerangkan tentang sifat Allah. Pertama, sifat yang wajib. Sifat wajib bagi Allah ada 20, seperti yang tertulis di screen. Dan ini yang ditulis oleh kitab. Tapi ada juga yang dituliskan oleh ulama. Ia seperti ini. 20 juga, tetapi ada perbezaan sedikit penulisannya. Dan nanti kalau huraian akan datang, saya akan menggunakan senarai yang ini. Senarai yang ini bagi saya lebih mudah untuk diterangkan dalam bahasa yang mudah difahami. Apa yang kita perlu ingat dalam bab beriman kepada Allah, bahwa ada banyak yang boleh diulas dalam bab ini. Namun kita akan ringkaskan dahulu untuk kita lihat isi keseluruhan kitab ini dari permulaan kitab sampai kepada bab akhir. Yang penting kita kena fahami pada sekarang ialah sifat Allah bukan terhad kepada 20 sifat. Sebab ada selalu perdebatan antara Sunni dan Salafi, macam mana yang terbaik untuk belajar ilmu tauhid ini. Adakah dengan belajar sifat 20 atau belajar tauhid tiga serangkai, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sebenarnya dua-dua boleh belajar, janganlah kita bergaduh. Tauhid 20 ni, 20 sifat ini telah diajar di sekolah rendah dan sekolah menengah sejak tahun 70-an, 80-an, dan awal 90-an.
ceklah buku-buku teks sekolah-sekolah tahun-tahun yang dulu. Tetapi lepas itu mulai sudah masuk 90-an, masuk ke 2000, ditukarlah silibus, dan kalau saya tidak silap, pengajaran sekarang di sekolah menengah adalah menggunakan pendekatan tauhid 3 serangkai, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sebenarnya ia menceritakan perkara yang sama tentang keimanan kepada Allah. Cuma pendekatan pengajarannya berbeza. Di sebelah Arab mereka suka mengajar tauhid 3 serangkai. Lebih banyak mengupas tentang maksud kalimah la ilaha illallah yang kita ada buat kuliah secara ringkas tentang memahami kalimah la ilaha illallah. Di Nusantara pula, di Asia Tenggara dahulunya sifat 20 ini yang lebih banyak diajar. Sebab ulama-ulama kita dulu belajar di Universiti Al-Azhar Mesir, dan ini yang mereka pelajari di Al-Azhar dan juga yang diajar di Nusantara ini. Jadi yang bergaduh tentang mana satu yang betul sampai menghina-hina satu ilmu yang satu lagi, kita janganlah ikut mereka. Ilmu ini dua-dua boleh dipelajari. Ia saling tampung menampung. Saling, dengan kita belajar dua-dua ini, dia saling membantu untuk kita memahami berkenaan Allah. Jadi belajarlah dua-dua. Jangan jadi macam orang lain, mengutuk. Ada yang mempertahankan pelajaran ilmu tauhid 3 serangkai, mengatakan dia menyindir orang yang mempelajari ilmu sifat 20 ini. Kesian, dia kata, adakah sifat Allahnya hanya 20 sifat? Kankah Allah ini maha besar, maha agung? Yang pula mempelajari ilmu sifat 20 mengatakan orang yang belajar tauhid 3 serangkai ini terpengaruh dengan ajaran Nasrani. Ada ajaran Nasrani asasnya ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Biarkanlah mereka bergaduh, kita belajar dua-dua. Dua-dua itu memang benar, itulah asas pelajaran ilmu tauhid. Kita perlulah belajar, sebaiknya belajarlah dua-dua agar kita tidak tersesat jalan. Kita berada di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tidaklah senang kita diperbodohkan oleh bomoh, oleh dukun, oleh tukang sihir. Orang yang mengajak kita melakukan syirik, tidaklah kita terjerumus ke dalam perangkap syirik. Jadi kita belajarlah dua-dua. Yang orang belajar sifat 20, kita kena paham, sifat 20 ini adalah asas, basic. 20 sifat ini wajib ada pada Allah. Allah ada lebih lagi 20 sifat. Malah Allah ada 99 asma'ul husna yang sebahagian yang menerangkan sifat-sifatnya. Jadi sifatnya bukan 20, tetapi basic, sesiapa yang mengaku Tuhan, dia mesti ada 20 sifat ini. Tidak boleh kurang satu. Kalau dia cuma ada 19 sifat, satu kurang, dia bukan Allah. Itulah yang ingin diajar oleh ulama kita. Nanti saya akan huraikan lebih lanjut. Kita tengok pula kepada bab yang seterusnya. Bab seterusnya adalah beriman kepada malaikat. Dalam bab ini diringkaskan oleh penulis yang menerangkan ada 3 perkara yang diterangkan olehnya, yaitu tentang apakah malaikat, seterusnya apakah manusia dapat melihat malaikat, dan seterusnya apakah pekerjaan-pekerjaan malaikat. Dan ini kita tidak akan sentuh setakat ini pada malam ini, sebab setiap satu bab ini memerlukan penerangan yang panjang. Bukan ini tumpuan kita pada malam ini. Malam ini tumpuan kita memperkenalkan berkenaan ilmu akidah, terutama kepada mereka yang belum faham. Seperti yang saya katakan tadi, dalam topik iman kepada malaikat, ada pertanyaan dan jawaban berkenaan apakah malaikat yang tidak kita akan sentuh atau huraiankan
uraikan pada malam ini. Dan seterusnya ada persoalan dan jawaban berkenan adakah manusia dapat melihat malaikat. Nanti boleh baca dahulu apabila nota slide di kongsi di dalam grup Telegram Rawatan Islam. Seterusnya, apakah pekerjaan-pekerjaan malaikat yang kita tidak akan sentuh juga pada malam ini, nanti boleh baca. Bab seterusnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Penulis menerangkan ada 8 perkara di bawah kitab ini. Di dalam bawah bab ini, bab tentang kitab-kitab Allah ini ada 8 perkara yang diterangkan oleh penulis, dan secara ringkas namun padat penulis menerangkan tentang kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan bagaimana sikap orang-orang Islam terhadap kitab-kitab tersebut. Juga selepas itu penulis menerangkan berkenan kitab Al-Quran dan bagaimana pula sikap orang-orang Islam berkenan kitab Al-Quran. Seperti yang saya beritahu, berkenaan kitab-kitab Allah ini kita akan bincangkan mungkin pada masa kuliah-kuliah akan datang. Terusnya ada bab beriman kepada Rasul-Rasul. Penulis menerangkan 18 perkara di bawah bab ini. Antaranya bagaimanakah iktikad kita tentang Rasul-Rasul, apakah erti Nabi, berapakah bilangan Nabi-Nabi itu, apakah mukjizat, apakah perbezaan antara mukjizat dengan sihir, apakah hikmah lahirnya mukjizat di tangan para Nabi, apakah sifat-sifat wajib bagi Nabi, apakah sifat-sifat mustahil bagi Nabi, dan apakah sifat-sifat harus bagi Nabi. Dalam ilmu tauhid kita akan diajar apakah 20 sifat wajib bagi Allah, apakah 20 sifat mustahil ada pada Allah, dan apakah sifat harus ada pada Allah. Dan kita akan belajar pula bila kita melihat tentang bab Rasul, apakah pula sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Kita kena faham, kita kena kenali sifat-sifat wajib ini agar kita tidak tertipu. Orang mengaku Nabi, kita lihat sama ada yang memenuhi kriteria atau sifat-sifat itu. Kalau tidak, dia bukan Nabi. Dan jangan bilang, jangan kata Nabi terakhir Nabi Muhammad, tidak ada lagi Nabi selepasnya. Betul, kita cakap begitu. Tapi sehingga sekarang masih ada orang mengaku Nabi dan masih ramai yang percaya. Di Malaysia ini masih ada yang mengaku Nabi. Ayapin mengaku, bukan saya mengaku Nabi, dia mengaku lagi jemaah Tuhan. Orang percaya. Apakah salah satu sifat Allah? Baqa. Hayat dan baqa. Hidup dan selama-lamanya kekal hidup. Ayapin, dia memang hidup, dia dilahirkan. Tapi adakah dia baqa, selama-lamanya hidup? Ayapin sudah pun meninggal dunia. Kalau dia Allah, dia tetap akan hidup selama-lamanya. Jadi tidak betul lah. Tapi ramai yang masih mengikuti. Dan ada lagi dari masa ke masa timbul lagi ajaran sesat, mengaku Nabi, mengaku malah yang teruk itu mengaku Allah. Jadi kita kena belajar, kita perlu ada ilmu supaya kita tidak tertipu. Selain kita belajar sifat-sifat Allah, kita belajar sifat-sifat wajib bagi Nabi, sifat-sifat yang mustahil ada pada Nabi, sifat yang harus ada pada Nabi. Terusnya, seperti yang saya nyatakan, kita akan bincangkan perkara ini mungkin lebih terperinci pada kuliah-kuliah akan datang. Yang penting diingat, dari banyak-banyak tajuk di dalam bab beriman kepada Rasul, kita kena ingat 4 sifat ini. Sifat Rasul, yaitu sidik yang bermaksud benar, amanah yang bermaksud kepercayaan, ketiga tabligh yang maksud menyampaikan, dan keempat fatanah,
bijaksana. Jadi jangan kita terlampau ada orang mengkritik, menghina tablik, jamaah tablik. Jangan terlalu menghina. Sebab tablik itu, kalau istilah tablik itu adalah salah satu sifat para rasul menyampaikan. Nanti saya akan terangkan kenapa penting kita memahami ini. Bukan sekadar tahu, paham, tapi ada kepentingannya untuk kita tidak tersesat jalan, untuk tidak kita cepat terpengaruh dengan ajaran sesat. Dan macam mana ingat 4 sifat wajib bagi Nabi ini, bagi Rasul. Ingatlah perkataan, kalau dalam cerita wayang itu kan ada cerita lomba kereta, too fast, too furious. Ada perkataan fast, F-A-S-T, bahasa Inggris fast, yang bermaksud laju. Jadi kita lihat permulaan perkataan di dalam 4 sifat wajib bagi Nabi itu, ada F, fatana, S, sidik, E, amanah, S, sidik, T, tablik. F, A, S, T, fast. F, fatana, E, amanah, S, sidik, T, tablik. Fast. Ingat fast, ingatlah 4 sifat wajib bagi Nabi. Fatana, amanah, sidik, dan tablik. Dan ini sifat wajib bagi Nabi. Dan ada sifat yang mustahil bagi Nabi. Dan kita kena paham, apabila dikatakan sifat mustahil, bukan sifat ini perlu ada pada Nabi. Apabila kita katakan sifat mustahil bagi Allah, bukan bermakna sifat itu mesti ada pada Allah. Bermakna mustahil sifat-sifat ini ada pada Nabi, dan mustahil sifat-sifat yang 20 sifat mustahil itu ada pada Allah. Dia biasanya berlawanan dengan sifat wajib. Menurut penulis, sifat yang mustahil pada Rasul pula adalah 1, kizib, yaitu dusta, isyan, yaitu menderhaka, kitman, menyembunyikan, lalai atau ghaflah. Dan sebagai pula ulama lain menyenaraikan, seperti dalam slide itu, hizbun, sama juga, yaitu dusta atau berbohong. Kedua, khianat. Ketiga, kitman. Keempat, balada, yang bermakna bodoh atau jahil. Ini sifat tidak, kalau kita katakan sifat mustahil pada Rasul, bermakna sifat ini mustahil ada pada Nabi. Nabi tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah khianat. Nabi tidak pernah menyembunyikan ilmu. Nabi tidak ada Nabi yang bodoh. Tidak ada Nabi yang gila. Jadi inilah maksudnya, mustahil. Mustahil ada sifat ini. Dan sifat-sifat ini adalah berlawanan dengan sifat-sifat wajib yang tadi kita tengok. Yaitu Nabi adalah yang benar, sidik. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin, tidak pernah berkata bohong. Ia adalah sidik, sentiasa kata-katanya benar. Itulah perlu kita rujuk hadis Nabi. Sebab kalau kita rujuk hadis Nabi, Nabi ajar tentang ayat ruqyah, Nabi ajar, Nabi tidak berbohong. Betul lah apa yang Nabi ajar. Cuma kita perlu tapis. Hadis sahih wajib kita percayai, kita yakini. Kalau hadis itu daif, kita tidak semestinya percaya. Kalau berkenaan dengan keutamaan amalan, masih boleh kita amalkan. Tapi kalau berkenaan hukum hakam, kita perlu rujuk hadis sahih. Tidak boleh kita rujuk hadis yang tidak berapa pasti kesahihan dia, mungkin hadis palsu, untuk kita potong tangan orang yang mencuri. Kalau orang mencuri, hukumnya dipotong tangan, mesti ada hadis sahih yang mengatakan. Kita tidak boleh pakai hadis daif, hadis yang tidak pasti kesahihannya untuk pergi potong tangan orang. Jadi kalau undang-undang hudud katakan potong tangan, memang ada hadis sahih. Sebab Nabi tidak berbohong. Jadi kita, itulah kenapa orang tekankan pentingnya kita rujuk hadis sahih. Jadi Nabi berkata benar. Dan mustahil dia bersifat pendusta. Nabi adalah seorang yang amanah. Mustahil dia khianat. Nabi adalah bersifat menyampaikan. Dia sampaikan seluruh ajaran Islam yang diturunkan, yang Allah wahyukan, dibawa oleh Jibril
dan wahyu itu dibawa kepada Nabi Muhammad, diajar kepada semua umat Islam. Tidak ada ilmu yang Nabi sembunyikan. Tidak ada ilmu taraf tinggi. Ilmu yang mengenal diri, aku adalah dia, dia adalah aku, yang hanya sekelompok orang tertentu saja boleh belajar. Nabi menyampaikan ilmu semua. Ilmu, dia tidak sembunyi-sembunyikan. Kalau dia sembunyikan bersifat kitman, itu adalah mustahil. Bukan sifat Nabi. Yang siapa suka menyembunyi ilmu, dia bukan bersifat seperti sifat Nabi atau sifat ulama. Ia mungkin mengajar ajaran sesat. Dan seterusnya, Nabi bersifat bijaksana. Tidak ada Nabi yang bodoh. Jadi kalau ada ustaz-ustaz bagi jawaban bodoh-bodoh, kalau dia bergurau, kita paham lah. Tapi kalau dia serius, jadi jawaban bodoh, kita paham lah. Ustaz itu mungkin dia tidak mengikut sifat-sifat Nabi yang sepatutnya pandai, sepatutnya menyampaikan. Ustaz itu mungkin bagus dihindari lah. Jadi ada kaitannya ini. Kenapa kita penting kita pahami sifat Nabi ini? Sebab ada kaitannya untuk kita masa sekarang. Macam mana kita memahami ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Bagaimana kita dapat mengenal pasti siapa yang ustadz yang betul, siapa yang menyamar jabai ustadz, tapi sebenarnya dia tidak memberi ajaran agama yang sebenar. Nanti kita akan uraikan pada masa akan datang. Dan seterusnya ada bab tentang iman kepada hari akhirat. Penulis menerangkan 19 perkara di bawah bab ini, antaranya apakah hari akhirat dan apakah mereka makna beriman kepada hari akhirat, apakah iktikad tentang hari akhirat dan segala apa yang bersangkutan dengannya, bagaimanakah iktikad berkenaan soalan kubur, nikmat kubur dan azabnya. Ada banyak, tapi itu adalah contoh-contoh soalan-soalan yang dijawab di dalam bab beriman kepada hari akhirat. Yang terakhir, nah ini iman kepada akhirat ini pun saya akan, mungkin insya Allah akan datang jika murah rezeki, sehat tubuh badan, Allah panjangkan umur, kita akan bincang-bincang lagi tentang ilmu akidah ini, tentang bab akhirat. Dan bab terakhir, rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Atau ringkasannya takdir. Dari sudut ilmu ini ada beza qada dan qadar, tapi tidak akan bincangkan di sini. Dia lebih kurang sama lah makna dengan takdir. Nanti ada masa baru kita akan mungkin uraikan lagi lebih terperinci. Dalam bab qada dan beriman kepada qada dan qadar ini ada beberapa perkara yang diterangkan oleh penulis, antaranya bagaimanakah tentang qada dan qadar. Apabila Allah menjadikan segala perbuatan hambanya, tidakkah berarti pada ketika itu hamba itu dipaksa dalam semua perbuatan itu? Orang yang dipaksa, adakah tidak berhak mendapat pahala atau berasa neraka? Kemukakan satu contoh yang mudah difikirkan orang-orang untuk menunjukkan hamba tidak dipaksa melakukan perbuatan-perbuatannya. Sebab ramai yang masih tidak paham ini berkenaan qada dan qadar, takdir. Ramai bayangkan nih takdir ini seolah macam kita main game PlayStation, Xbox, ada remote control pada tangan kita main game. Game katakan game pengembaraan, game tentera, ada watak tentera mungkin di dalam game. Kita tekan ke depan, watak itu akan bergerak ke depan. Kita tekan ke kanan, watak itu akan bergerak ke kanan. Kita tekan ke kiri, watak itu akan ke kiri. Kalau kita tekan menimbak, dia akan menimbak. Jadi ada orang bayangkan, takdir ini Allah sudah tentukan, kalau orang masuk neraka lah. Apapun kebaikan dia buat, dia masuk neraka lah. Kalau Allah takdirkan dia masuk surga lah. Allah takdirkan dia jadi kaya, dia berusaha sikit pun dia akan kaya raya. Allah takdirkan dia jadi miskin, macam mana pun dia berusaha, dia jatuh bankrupt saja, miskin. Ramai yang berpikiran begitu, sehingga kan orang bukan Islam memandang rendah kepada Islam. Sedangkan qada dan qadar bukan begitu cara pemahaman dia. Bukan Allah ni macam Allah memegang remote control,
dia tekan ke kanan, kita bergerak ke kanan, dia tekan ke kiri, kita bergerak ke kiri. Allah memang boleh kontrol kita. Semua di dunia ini makhluk ciptanya ia boleh kontrol. Kalau Allah ingin matikan kita sekarang juga, kun fayakun, kita akan mati sekarang juga. Kalau Allah ingin menjadikan kita kaya esok jadi jutawan, kita esok akan jadi jutawan. Tapi cara pemahaman dia lebih daripada itu. Kalau kita salah pemahaman, itulah akhirnya kita terpengaruh dengan ajaran sesat. Cuma malam ini kita cuma dia punya introduction, dia punya pengenalan. Nanti ada masa-masa akan datang, kita akan uraikan lebih lanjut agar kita faham. Tidaklah kita cepat terpengaruh dengan ajaran sesat. Tidaklah cepat kita terpengaruh dengan orang bergaya ustaz, serbannya tinggi, janggutnya panjang, jubahnya panjang, sentiasa memegang tasbih di tangan, tapi mengajar perkara sesat, mengajar kebodohan. Jadi kita belajarlah ilmu ini supaya kita tidak perlu lagi tanya Ustadz Sinar, Ruqyah, tidak perlu tanya Coach Kamarul Azli, tidak perlu tanya Ustadz Azhar Idrus, tidak perlu tanya Ustadz Kazim. Kita sendiri tengok saja orang tu, tengok cara dia bercakap, kita tahu sudah orang tu sebenarnya ajaran tersesat jalan. Tidak payah ragu-ragu lagi. Sendiri boleh tahu, sendiri boleh nilai. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan secara ringkas dahulu. Insya Allah banyak lagi yang boleh dikupaskan. Sedangkan dalam kitab ini, bab penutup pun kitab ada 17 perkara yang dia terangkan. Memang menarik kitab ini. Ada menerangkan tentang apakah hari, apakah mungkin salah type itu, apakah hari membincangkan zat Allah. Ya bukannya apakah hari 74, sekejap tengok salah type tu. Apakah harus, bukan hari, nanti saya akan perbetulkan. Apakah harus meminjamkan zat Allah? Dan soal antara lagi isi kandungan penutup kitab. Kalau akal tidak dapat menjangkau zat Allah, bagaimanakah hendak sampai kepada makrifat Allah Ta'ala? Sedangkan makrifat itu adalah wajib di atas setiap orang. Dan ada persoalan lain yang dijawab oleh penulis. Dengan apakah kita mengenal Allah Ta'ala? Sedangkan kita tidak dapat melihat dengan mata kita. Siapa yang cerdas, bolehlah juga baca buku ini. Tapi memang kalau tiada asas, buku yang ditulis oleh Ustaz Muhadir bin Haji Jol, memang susah memfaham. Walaupun telah diringkaskan dalam bentuk gambar raja, ilmu tauhid ni, tapi memang kalau tiada ada bimbingan, memang sukar faham. Sebab apa itu wujudi, apa itu amrun. Saya pun dulu belajar ni bingung-bingung juga dululah. Tapi bila di pelan-pelan tahulah. Sebab bukan senang mau menghuraikan apa itu wujudi, apa itu amrun iktibari. Dan kita tidak akan masuk dalam perkara-perkara ini, huraian yang begini, sebab akan tidak semua boleh faham. Kita akan huraikan dalam bahasa yang mudah faham. Oke, jadi itu bab penutup kitab. Jadi kita pun sampai kepada penutup kuliah kita pada malam ini. Saya berikan overview dulu secara gambaran besar dia. Apakah itu ilmu tauhid? Insya Allah pada masa-masa akan datang kita mungkin akan kupas lagi ilmu tauhid ini dan kita cuba kupas dia dalam bahasa mudah difahami. Jadi kesimpulan dia, diharap dengan kuliah ini peserta akan bertambah kefahamannya berkenaan dengan ilmu tauhid. Penerangan lanjut akan dibuat pada kuliah-kuliah akan datang. Ilmu tauhid adalah penting agar kita dapat menjaga akidah kita dan agar kita tidak tergelincir kepada ajaran sesat. Dan banyak bomo-bomo ini di sebalik merawat orang membawa juga ajaran sesat. Jadi kita perlu belajar ilmu tauhid agar kita tidak terperangkap dengan bomo-bomo yang cuba membawa ajaran sesat, membawa ajaran yang berunsur syirik. Ilmu tauhid juga penting dalam ruqyah syariah karena ia termasuk dalam pelajaran tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan hati daripada penyakit hati. Antara penyakit terbesar hati adalah kesyirikan. Ilmu tauhid juga penting
kepada umat Islam secara umumnya, sebab ia berkenaan akidah yang akan menentukan seseorang itu mati dalam iman dan masuk surga, atau mati dalam keadaan tidak beriman lalu masuk neraka. Maka dengan itu saya tamatkan kuliah ini. Wallahu a'lam. Saya akan tutup slide saya. Lepas saya tutup slide saya ini, saya akan serahkan majlis kepada moderator kita. Saya rasa saya sudah tutup slide. Sekiranya moderator sudah ada dalam majlis kita ini, saya akan serahkan kepada moderator Coach Kamarul Azli untuk sesi seterusnya. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar penjelasan tentang tauhid. Okey. Untuk hari ini kedua-dua topik lebih terkait, lebih menjurus ke arah tazkiyatun nas, iaitu penyucian jiwa. So penyucian jiwa ni, tazkiyatun nas ni dia tidak direct usaha untuk menyembuhkan, tapi tazkiyatun nas ni lah perkara pokok ataupun perkara asas yang untuk membawa kita ke arah kesembuhan total. Okay? Sebab tu kalau kata bila kita hadir khusus-khusus anjuran rehab hati, Quranic healing, Islam Malaysia, bab tazkiyatun nas ni panjang, okay? Panjang kupasan dia. Banyak perkara yang perlu kita faham, kenapa kita sakit, bagaimana untuk sembuh, bagaimana Al-Quran menyembuhkan, kenapa kesembuhan terhalang. Okay. So Ustaz Sinar hari ini menjelaskan tentang topik tentang tauhid. Okay. So kat sini juga kita nak kena tahu dahulu tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So insyaAllah kita akan terus belajar lagi daripada masa ke semasa, insyaAllah. Topik saya pula pada hari ini, okay, boleh. Okay, topik saya pada hari ini adalah tentang faktor-faktor yang menghalang kesembuhan. Kenapa kesembuhan masih terbantut? Okay? Kenapa kesembuhan masih terhalang? Okay? Ini juga antara topik yang bab tazkiyatun nas, penyucian jiwa. Bab ni kita kena faham dahulu kenapa masih tak sembuh. Okay? Ini antara 10 faktor yang menyebabkan kesembuhan terbantut. Okay? Okay, faktor yang pertama yang boleh menghalang kesembuhan yang paling besar ini adalah krisis keyakinan. So kebanyakan daripada pesakit masih lagi ada rasa ragu-ragu, masih lagi menolak akan keberkesanan untuk meruqyah, untuk buat rawatan ruqyah. So kebanyakan juga pesakit dia hanya mahu diruqyah, okay? Dia mahu hanya diruqyah untuk sembuh sakit dia tu. Sedangkan kalau kita belajar ruqyah, kesembuhan tu dia lebih besar, terutama dari segi aspek hati kita. Okay? Kebanyakan sakit hanya mahu waktu untuk diruqyah. Dia tak nak dengar dah nasihat-nasihat untuk menjaga solat. So bila kita jumpa dengan perawat, biasanya perawat akan buat rawatan ruqyah, kemudian perawat pula akan beri nasihat supaya menjaga solat, menjaga baca Al-Quran, menjaga amalan-amalan zikir pagi petang. Bab ni pesakit tak nak ambil. Okay, dia hanya nak sembuh sahaja. Sebab tu ada sesengah pesakit dia suka pergi jumpa dengan bomoh. Kalau jumpa dengan bomoh, tak perlu nak fikir-fikir bab nak solat, jaga solat ke, bab tak perlu nak fikir bab nak kena zikir-zikir ke, bomoh akan konon-kononnya ambil jin dan buang sahaja. So inilah krisis keyakinan yang paling mustahak. Dan kebanyakan daripada pesakit juga, mereka tidak faham siapa sebenarnya yang menyembuhkan. So mereka sentiasalah mencari-cari perawat yang mahir, perawat yang handal, perawat yang berpengalaman. Okay? Sebab mereka nak cari, orang kata apa, perawat yang memang terhebat lah untuk bantu untuk merawat dia orang lah, okay, masalah dia orang ni. Okay? So sebenarnya
maknanya kesembuhan yang sebenar tu, kebanyakan pesakit mengarahkan kesembuhan tu dari segi fizikal dia saja, jasmani sahaja. Sebenarnya pesakit tadi tu dia memang kalau dia sakit bahu, dia betul-betul nak mengharapkan sembuh daripada sakit bahu sahaja. Sedangkan ada penyakit-penyakit tu dia melibatkan rohani kita dalam kita. Okay, so bila pesakit tu diruqyahkan, ia akan lebih pada fokus kepada sakit yang ditimbulkan oleh syaitan, bukan bacaan ayat-ayat ruqyah kepada hati dia, kepada qalbu dia. Sebab tu saya banyak kali memberitahu tujuan utama kita membacakan ayat-ayat ruqyah adalah untuk menarik rahmat Allah. Bukan baca ayat ruqyah untuk bakar jin, bukan baca ruqyah untuk azab jin dan sebagainya. Okay, so kebanyakan pesakit dia memang nak sembuh daripada sakit. Okay, dia hanya nak sembuh daripada sakit semata-mata, tapi dia tak nak sembuh dari segi hati dia, qalbu dia, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak kembali kepada Al-Quran, dia tak nak kembali kepada sunnah. Okay, so itulah yang selalu menjadi itulah. Okay, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua pula, pesakit masih lagi dalam lingkaran kesyirikan. Okay, faktor kedua yang boleh menghalang kesembuhan adalah pesakit masih lagi dalam lingkaran kesyirikan. Kadang-kadang pesakit dia tidak tahu bahawa syirik tu ada tingkatan-tingkatan dan jenis-jenis dia. Mereka hanya tahu kebanyakannya hanya syirik besar sajalah. Misalnya melakukan ritual-ritual ataupun menyembah syaitan, itulah perkara-perkara yang syirik. Sedangkan ada syirik-syirik lain, okay? Syirik-syirik mahabbah, syirik kecintaan, syirik ketaatan, ataupun syirik-syirik kecil yang halus seperti riak, takabur. Ini juga antara perkara-perkara yang boleh menghalang daripada kesembuhan. Okay. Ada juga pesakit yang masih lagi mabuk kepada cintakan dunia. Dia nak berubat tapi terlampau taksub dengan duit. Dia nak berubat, nak pulihkan kedai dia, tapi dia lebih kepada nak mengejar keuntungan. Dia bukan kepada bila kedai dia kembali pulih, dia nak kembali bersedekah dan sebagainya. Okay, itu yang perlu kita kena perhalusi juga. Okay, dalam bab lingkungan kesyirikan juga, ada juga pesakit-pesakit yang masih menyimpan barang-barang sihir, tangkal-tangkal, keris-keris, rantai-rantai, cincin, gelang-gelang yang mungkin ada jin tumpang, khadam dan sebagainya. Okay, saya ada banyak kes pesakit masih menyimpan keris peninggalan tok dia. So bila kita tanya, dia kata keris tu kita just simpan saja. Kita tak pernah pun guna, kita tak pernah pun perasat-perasat kemian, kita tak pernah pun nak layu dengan asap dan sebagainya. Takkan jin tu masih ada di situ, dan takkan pula jin tu mengganggu kami sedangkan kami tak pernah guna. Ya, walaupun kita tak guna, walaupun kita hanya simpan sahaja, jin tadi dia boleh bertapak pada situ. Kalau kita buat rawatan ruqyah pun, jin tadi mudah untuk lari dan menyorok di alat tadilah. Kalau keris tu keris lah. Okay. So maksudnya saya ada kes pesakit yang kerasukan akibat jin saka yang duduk pada keris. Okay. Memang pesakit tu tak adalah nak percaya keris tu sebagai pendinding ataupun nak ambil keris tu perasat dan sebagainya. Tapi bila saya buat rawatan 2-3 kali, pesakit semasa sesi rawatan dia keluar jin. Selang 2-3 minggu jin tu masuk balik. Selang 2-3 minggu jin tu masuk balik. Lepas tu bila saya selidik, ada satu keris peninggalan tok dia. So bila saya minta dibawakan keris tu kepada saya, kemudian saya ketuk-ketuk dan hancurkan keris tu, rendam dengan air ruqyah, barulah tiba-tiba jin saka tadi menangis-nangis, teresak-esak dan mengaku dia tinggal di dalam keris tu. Dan alhamdulillah selepas saya musnahkan, rendamkan keris tu dalam air ruqyah, pesakit tu pun dah tak ada dah nak datang jumpa saya lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. So walaupun kita hanya simpan sahaja barang tu tanpa sebarang keyakinan atau niat dia sebagai peninding, sebagai ataupun tanpa sebarang ritual-ritual yang dibuat pun, masih lagi jin tu
akan bersembunyi di dalam tempat-tempat tu. Okay. So faktor yang ketiga pula, kebanyakan daripada pesakit dia tak committed, dia tak ada komitmen dengan jemaah Al-Quran ataupun amalan-amalan sunnah. So kebanyakan daripada pesakit dia memang menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab untuk buat rawatan, berubat dan untuk sembuh ni kepada perawat. So sebab itulah dia mencari perawat-perawat yang hebat. Perawat mana yang boleh tangkap jin yang dalam badan aku ni dan buang, ataupun mencari perawat-perawat yang boleh ambil jin dalam badan aku, bunuh dia untuk aku sembuh. Saya juga pernah juga ada kes ada pesakit yang mencari perawat yang ada kebolehan untuk masuk ke alam gaib dan berunding dengan alam gaib, dengan jin di alam sana. Sebab dia kata kalau buat rawatan ruqyah ni tak berkesan langsung. Okey, tak berkesan langsung. So macam mana nak berkesan kalau hati dia sendiri jauh daripada Al-Quran. So salah satu cara yang untuk kita nak sembuh, kita kenalah sentiasa kekal dalam berjemaah, solat berjemaah, dan yang paling mustahak kita selalulah mengamalkan baca ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnah dalam kehidupan seharian saya. Okey, seharian kita. Okey. Manakala faktor yang keempat pula yang boleh menghalang daripada sembuh ataupun yang menyebabkan kesembuhan terhalang adalah pesakit yang sering mengeluh atau berputus asa. Okey, kat sini kita petik daripada kata-kata Ibn Qayyim, okey, bahawa putus asa itu lebih jelek daripada kematian. Jika kematian hanya memisahkan antara jasad dan juga roh, manakala berputus asa pula memisahkan roh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Yusuf ayat 87, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. So maksudnya sehebat mana ujian yang kita dapat, sakit kita tu seteruk mana, kita kena yakin pasti ada jalan untuk sembuh. So walaupun pesakit tu kita kronik, sakit gangguan jin dah masuk 20 tahun, ataupun penyakit-penyakit medical yang memang hospital pun tak dapat nak kenal pasti. Bila hospital tak dapat nak kenal pasti sakit apa, maka pihak hospital pun tak boleh nak bagi ubat yang sesuai lah untuk sakit dia. So maka kita mula berputus asa. So kita kena yakin dahulu. Okay? Kita kena yakin bahawa janji Rasulullah bahawa setiap penyakit pasti ada penawar dia. Cuma kita sahaja yang belum jumpa penawar dia. So tugas kita kena teruskan usaha kita. Teruskan usaha kita, teruskan berikhtiar, insya-Allah sehinggalah kita berjumpa dengan penawar yang bersesuaian. Sama juga berjumpa dengan perawat. Mungkin perawat ni antara 10 orang perawat yang buat rawatan ruqyah, mungkin dari segi bacaannya sama saja. Okay. Tapi setiap perawat yang 10 tadi, dianya adalah berbeza-beza. Terutama dari segi pengalaman dia, ketajaman ilmu dia, kemahiran dia, keyakinan dia, keikhlasan dia. So maksudnya jika kita buat rawatan dengan seseorang perawat, mungkin tak sesuai, tak nampak perubahan, maka tak salah untuk kita mencuba dengan perawat yang lain. So maksudnya kita kena terus mencari, terus berusaha dan terus berusaha. Jangan sesekali kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, faktor kelima pula yang boleh menghalang daripada sembuh adalah pesakit tidak mahu untuk memperbaiki keadaan hati dia. Pesakit masih lagi enggan bersilaturahim yang menjadi penyebab terbesar timbulnya kedengkian. So kadang-kadang kita ni sebab tak nak berkawan dengan orang. So bila orang tu nampak lebih sikit daripada kita, kita mulalah rasa dengki. Cuba kita berkawan dengan dia. Tengok kawan kita berjaya dan sebagainya tu, kita minta tips-tips dan panduan dan nasihat daripada dia supaya kita juga boleh jadi berjaya macam dia. So ada juga pesakit-pesakit yang derhaka kepada kedua orang tua dia.
Bahkan Allah menyifatkan orang yang berbuat durhaka ni sebagai orang yang jabbar syadik, okey. Jabbar syaqi, orang yang sombong lagi celaka. Okey. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat 32, dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. So kita kena memperbaiki hati kita. Kita kena memperbaiki sikap kita. Kita berkawan dengan orang supaya kita bersilaturahim. Dan kenapa saya kata kena berkawan dengan orang? Memang kebanyakan kes gangguan-gangguan jin, pesakit ni dia jadi kemurungan, nak duduk menyendiri, nak duduk seorang-seorang. So salah satu yang penting untuk pesakit ni sembuh, dia kena berjumpa dengan orang, bersosial dengan orang, berkawan dengan orang. Bila kita berkawan dengan orang, insya-Allah dia akan ada positive vibe, positive mood datang. Okay? Kita berkawan dengan orang yang berjaya pula, kita juga akan insya-Allah turut berjaya seperti mana dia juga. Okay? Faktor keenam pula, faktor keenam yang boleh menghalang daripada kesembuhan, tidak mahu bertaubat, okay? Dan malah ada pesakit yang merasakan aman, aman dengan berbuat dosa. Okay? Taubat adalah menyesal, namun seseorang manusia tidak akan pernah bertaubat sehingga ia mengerti kesalahan dia sendiri. Ni bab taubat ni kita kena jaga, okay? Sentiasa memohon ampun, bertaubat, bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada banyak-banyak kes kita masih lagi tidak sembuh-sembuh, dah berubat mata dah berubat mata tak sembuh lagi, dah jumpa ramai perawat tak sembuh juga. Rupa-rupanya masih ada dosa-dosa silam, masih ada dosa-dosa yang lampau yang mungkin yang menyebabkan kesembuhan kita terbantut. So apa yang saya selalu pesan kepada pesakit, buat solat hajat, buat solat taubat, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat mohon kat Allah, ya Allah ya Tuhanku, engkau tunjukkanlah kepada aku ya Allah, dosa aku yang mana yang menyebabkan aku tak sembuh-sembuh lagi ni. Kadang-kadang kita ni bukan tak sembuh tapi ada hijab, ada penghalang daripada usaha kita tu untuk sembuh. So apa yang mungkin menghalang? Yang mungkin menghalang tu mungkinlah dosa-dosa kita, dosa-dosa lampau kita, dosa-dosa lama kita. Mungkin dulu pernah mencuri buah rambutan jiran ke, dulu zaman kecil-kecil pernah mencuri buah mempelam dusun sebelah ke. Mungkin sebab kita pernah mencuri tu, kita terputus rahmat Allah, maka sekarang kita sakit, kita berubat merata, dah habis duit merata, dah habis duit banyak, dah jumpa perawat ramai, segala usaha kita tu tak ada buah untuk sembuh. Mungkin disebabkan kesilapan kita lah, dosa-dosa kita yang lama. Okey, faktor seterusnya iaitu faktor ketujuh yang boleh menghalang kita daripada sembuh. Kebanyakan daripada kita tidak kenal akan musuh. So kita kena faham, sebagai pesakit gangguan jin, sama ada sihir atau saka atau apa, kita sekarang ni sedang berlawan dengan syaitan, sedang berlawan dengan iblis, syaitan dan bala tentera dia. So kita kena kenal akan tipu daya iblis, talbis iblis tu. So ini boleh kita detailkan, rujuk kepada kitab karangan Ibnu Jauzi iaitu Talbis Iblis. So kita kena faham dulu tipu daya. So ada orang tadi saya cerita tadi pasal keris yang berkhadam. So bila saya minta keris tu nak diberikan kepada saya, dia rasa terlalu sayang kepada keris tu. Dia terasa macam tak nak serahkan keris tu kepada saya. Sebab apa? Syaitan tadi telah mula membisik dia. So kita kena faham, itulah tipu daya iblis tadi, supaya jangan buang. Okey, jangan buang keris tadi. Dia akan bagi kita untuk rasa, untuk simpan je. Aku simpan je keris tu. Aku bukanlah nak puja keris tu, aku bukan nak perasap ke mandi limau ke, aku sekadar nak simpan saja. Takkan jadi salah. Sebenarnya simpan tu lah bisikan ataupun tipu daya daripada iblis, supaya mudah si syaitan tadi nak bersarang kepada keris tadi itulah. So kita sebab tu kita kena kenal akan tipu daya. Kadang-kadang kita tertipu dengan
teknik-teknik daripada perawat. Okay, perawat tu tangkap jin, bubur dalam botol, ataupun perawat tu sembelih jin sehingga nampak macam mati dan sebagainya. Adakah itu benar-benar berlaku ataupun itu sebenarnya adalah tipu helah daripada syaitan sahaja? So kita kena tengok hati kita. Okay, faktor ke-8 yang boleh menghalang daripada kita untuk sembuh iaitu kebanyakan daripada kita masih selesa bersahabat dengan syaitan. Bila kita sebut dia bersahabat dengan syaitan, berkawan dengan syaitan, ramai pesakit dia akan melenting lah. Dia kata saya tak menyembah syaitan pun, dia kata dia memang syaitan ni dia tak akan suruh kita sembah secara direct. Dia akan mengganggu hati kita, keimanan kita sikit demi sikit. Okay. So antara hal yang ni manusia biasanya akan rasa selesa menjadi pengikut syaitan tanpa ada rasa untuk bangkit atau menyerang, memusuhi dia. Walaupun mulut dia masih mengatakan syaitan itu sebagai musuh, tapi tindakan dia, perbuatan dia tak ada pun untuk melawan musuh tadi. Ramai daripada pesakit memang nak sembuh, tapi tindakan dia, usaha dia tak ada pun rasa untuk bangun lawan akan gangguan jin tu. Ramai pesakit datang jumpa perawat, okay, tapi tak nak lawan sendiri, tak nak amalkan zikir-zikir. Air jampi yang perawat minum pun dia tak nak minum, apatah lagi amalan-amalan seharian. So macam mana dia nak sembuh? Dia sendiri pun tak nak lawan gangguan jin dalam badan dia. Sebab tu saya selalu menasihatkan jumpa perawat ni hanyalah faktor kecil sahaja untuk sembuh. Cuma kita sendiri kena bangun, untuk beramal, untuk lawan balik gangguan jin dalam badan melalui amalan-amalan kita. Minum air jampi, mandi dengan air jampi, amalkan zikir pagi petang, baca ayat kursi banyak-banyak setiap hari, baca Al-Quran, menghidupkan sunnah dalam kehidupan harian. Okay, itu antara yang kita kena lawan lah. Okay, faktor ke-9 pula yang boleh menghalang daripada kita atau untuk sembuh ataupun menyebabkan kesembuhan kita mungkin terbantut, tergendala, tidak kenal akan ruqyah mandiri. Ini adalah salah satu kesalahan besar kebanyakan penyakit. Walaupun dah selalu diruqyahkan, mereka tidak sembuh-sembuh sebab mereka hanya menggantungkan diri mereka kepada perawat sahaja. So maksudnya mereka hanya bila sakit jumpa perawat, bila sakit berjumpa perawat. Dia tak tahu pula yang dia pun boleh rawat diri dia sendiri. Saya pun juga banyak kes macam ni. Bila saya cakap kita kena lawas sendiri, kita kena amal ruqyah mandiri, kita boleh rawat diri kita, sampai pesakit tu dia rasa terkejut. Ustaz, kita boleh rawat diri kita ke? Bukan kena jumpa dengan perawat sahaja ke yang boleh rawat diri kita? Jadi dia dah terlampau taksub, sakit jumpa perawat, sakit jumpa perawat, sakit jumpa perawat. Sebenarnya sebagai pesakit kita boleh merawat diri kita, kita boleh lawan balik, kita boleh usaha untuk pulihkan diri kita balik sendiri. Cuma kita kena belajarlah teknik-teknik dia, macam mana cara untuk merawat diri. Kita buat amalan benting diri sambil baca, tiup, usap seluruh badan. Kita buat air penawar sendiri untuk minum, untuk mandi. Kita buat ruqyah mandiri, putaran tawaf, baca ayat Al-Quran sambil mengusap di tempat-tempat yang sakit. Kita kena belajarlah pula. Kena ada ilmu pula bagaimana nak melakukan ruqyah mandiri, bagaimana untuk merawat diri kita. So memang saya boleh terus terang cakap, kita mampu untuk rawat diri sendiri. Kita mampu untuk pulihkan diri kita. Kita mampu untuk lawan balik gangguan jin dalam badan kita. Cuma kita perlulah belajar, perlulah ada ilmu, barulah kita boleh lawan balik gangguan jin. Okay. Okay, faktor yang ke-10 yang boleh menghalang daripada kesembuhan diri kita tadi, dia hampir sama dengan faktor ke-9. Kebanyakan daripada pesakit tidak memiliki benteng gaib. Okay. Salah satu daripada tugas perawat adalah ikhtiar untuk mengeluarkan jin yang ada dalam badan. Okay. So selepas pada tu pesakitlah pula yang kena beramal untuk menghalang daripada jin tu kembali
masuk semula dalam badan. So datang jumpa saya ruqyah, saya tepuk, saya picit pesakit terbatuk, pesakit mungkin muntah, di mana mungkin jin-jin tadi keluar bersama muntah. Selepas saja saya buat rawatan, pesakit pulang turun daripada pusat rawatan, jin tadi mungkin akan boleh masuk balik semula dalam badan kita. Tapi kita lah pula kena jaga. Cuma kita kena faham, selepas dia ruqyah, walaupun jin tadi dah keluar, tak mudah pula jin tu nak masuk balik. Sebab bila kita dah ruqyah, kita tepuk, kita picit, jin yang dalam badan tadi juga kesakitan. Jin dalam badan tadi juga mungkin cedera, mungkin lumpuh, mungkin patah kaki, patah tangan, buta, terbakar dan sebagainya. Jin tadi juga memerlukan masa untuk memulihkan diri dia sebelum dia nak patah balik ganggu pesakit tadi. So, dia akan ada tempoh gap untuk jin tadi memulihkan diri dia dan nak kembali mengganggu pesakit. So, tempoh gap ni lah kita kena buat rawatan, kemudian buat rawatan susulan, kemudian pesakit menggandakan amalan-amalan supaya bila jin tadi nak patah balik, tak boleh dah sebab kita dah penuh dah, kita benting diri kita dah tebal dah, dia tak boleh dah nak masuk balik ke dalam kita. Okay. So tadi amalan-amalan benting diri. So biasanya amalan benting diri ni dah banyak yang saya share di dalam grup Telegram. Amalkan solat-solat duha, amalkan baca 3 qul, bacakan zikir-zikir pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada banyak lagi lah zikir-zikir ni. So ini kita boleh bincangkan dan rujuk semula di dalam grup Telegram. InsyaAllah saya akan membekalkan dari masa ke semasa amalan-amalan benting diri. Okay, Alhamdulillah. Itu adalah selesai untuk topik kita pada malam ni. So kita buka kepada sesi soal jawab. Kalau ada soalan boleh bertanya soalan, sama ada nak bertanyakan soalan melalui teks pun boleh, ataupun nak bercakap secara langsung juga boleh, tak ada masalah. Boleh kalau yang mana ada soalan-soalan mengenai rawatan ataupun mengenai topik yang kita bincangkan pada hari ini, boleh bertanya soalan. Ataupun nak type pun boleh, ataupun nak bertanyakan secara langsung, bercakap direct juga boleh. Okay. Ada soalan boleh bertanya. Tak ada soalan malam ni, tidur ke semua? Khusyuk mendengar. Khusyuk mendengar. Kalau khusyuk mendengar, Alhamdulillah. Jika ada soalan, boleh bertanya soalan. Okey, ada soalan, Alhamdulillah. Assalamualaikum Coach. Nak tanya kenapa kadang-kadang kesan ruqyah kadang-kadang menjadi ada masa tidak berkesan guna ayat bersama. Dia melibatkan keimanan kita. Okey, ada masa iman kita, keyakinan kita menebal. Ada masa kita sendiri pun kadang-kadang goyang. Iman kita jadi menipis. Macam saya tak ingat kata-kata hadis, iman kita ni ibaratnya macam lalang. Ada masa dia boleh melengguk ke kiri, ada masa boleh melengguk ke kanan. So kalaulah kita memang seharian tu memang menjaga zikir kita, menjaga pandangan kita, menjaga wuduk kita, memang insya-Allah kita baca ruqyah sikit pun dah memberi kesan. Walaupun baru baca Al-Fatihah dah memberi kesan. Ada masanya mungkin kita sedikit lalai, kita bacalah macam-macam pun tak menjadi juga. Namun kita kena faham juga, kena yakin bahawa apa yang berlaku semasa kita bacakan ruqyah ni adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So ada masa dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk menyembuhkan pesakit. Ada masa Allah Subhanahu Wa Taala tak mengizinkan. Nak buat macam mana?
ruqyahlah 10 kali ke 20 kali pun jika Allah Subhanahu Wa Taala tak mengizinkan, tak jadi juga. So kat sini kita kena faham juga, okey. Memang ada ramai pesakit yang sembuh bila jumpa Ustaz Sinar. Ada ramai pesakit yang sembuh bila jumpa saya. Tapi saya juga selalu mengingatkan juga, yang tak sembuh juga ramai. Okey, yang tak sembuh juga ramai. Saya tak pastilah Ustaz Sinar. Kalau dengan saya, walaupun saya dah ruqyah ramai, tapi yang tak sembuh tu ramai juga. Kalau Allah Subhanahu Taala tak izinkan, dia tak akan sembuh. Cuma apa yang saya boleh katakan, saya dengan pengalaman saya lebih kurang 12 atau 13 tahun dalam rawatan ni, bila saya buat rawatan, saya akan mempergunakan segala pengalaman-pengalaman saya sepanjang 13 tahun tu untuk merawat. So mungkin apa yang berlaku kepada pesakit tu, saya dah lalui kes yang sama 2-3 kali. So jadi saya fahamlah macam mana cara nak rawat dia dan sebagainya. Okey, itu jawapan daripada saya. Mungkin Ustaz Sinar ada nak tambah. Terima kasih Coach. Saya ada tambahan. Sebenarnya soalan ini bagus dan banyak yang boleh diulas, tapi saya akan hadkan kepada 3 atau 4 poin yang penting difahami. Pertama, tidak ada ruqyah yang gagal. Sebelum kita jawab soalan itu, pertama kita kenal tidak ada ruqyah yang gagal. Sebab seorang yang baca ayat-ayat Al-Quran sebagai ruqyah, dia dapat pahala membaca ayat Quran. Orang yang mendengar ayat Al-Quran juga mendapat pahala mendengar Al-Quran. Dan pahala membaca dan pahala mendengar bacaan Al-Quran ini sangat besar, sangat berat timbangannya di akhirat kelak, di padang mahsyar. Jadi tidak ada dikatakan ruqyah yang gagal. Sembuh tidak sembuh, sembuh seorang itu dari sakit atau tidak sembuh, tetap ruqyah tidak gagal. Sebab sekurang-kurangnya yang membaca dapat pahala, yang mendengar dapat pahala. Itu poin pertama. Poin kedua, kita kena jelaskan lagi, kesan ruqyah kadang menjadi, kadang tidak. Sekiranya kita maksudkan, dia ada beberapa maksud. Satu maksud kadang sembuh, kadang tidak. Ada pula juga bermaksud, ada masa kita baca orang itu bereaksi besar, kerasukan. Ada masa kita baca, ia tidak bereaksi besar, dia tidak kerasukan. Jika maksudnya begitu, maka itu adalah salah pemahaman. Sebab kesan ruqyah bukan dilihat daripada reaksi pesakit semata-mata. Bukan apabila ia kerasukan atau ia bersilat, baru dikatakan ruqyah menjadi. Sekiranya dia duduk diam-diam saja, dia tertidur, atau langsung tiada reaksi, tidak menjadi. Itu bukan kayu pengukur. Sebab yang jadi kayu pengukur adalah kesembuhan. Jadi kalau reaksi itu berbeza-beza. Sebagai contoh, kalau dalam kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dikatakan kalau kita baca ruqyah untuk pesakit kena sihir pengasih, biasanya orang itu tidak akan kerasukan. Dan itulah juga antaranya tanda kena sihir pengasih. Dan juga dia boleh juga jadi tanda lain seperti tanda kena ain. Jadi itu bukanlah faktor menentukan berkesan atau tidak berkesan suatu sesi ruqyah itu. Poin ketiga, kalau dirujuk kesan itu maknanya kesembuhan. Kita kena lihat kesembuhan jangan hanya kepada jangka masa pendek, tetapi juga jangka masa panjang. Ada orang sekali ruqyah, esok dia telah sembuh. Malah kalau kita baca hadis Nabi, Nabi meruqyah orang, hari itu dia baca ruqyah, hari itu juga orang sembuh. Dan hari itu dia sentuh dada seseorang, dia baca ruqyah, orang itu sembuh. Tetapi ada juga situasi beberapa sesi ruqyah baru sembuh. Malah ada orang tu belum lagi sembuh-sembuh. Ia masih juga kena sakit kanser, tidak sembuh dari sakit kanser, tetapi dia berubah, satu keluarga berubah. Dulu ibunya suka belajar ilmu perdukunan, telah tinggalkan ilmu itu. Keluarga mereka dulu tidak pernah terfikir buat umrah, akhirnya buat umrah.
tinggalkan amalan-amalan kesyirikan. Itu pun juga satu kejayaan. Walaupun pesakit belum sembuh, tapi mereka tidak sembuh dari segi fizikal, mereka sembuh dari segi hati, kalbu. Kalbu mereka sembuh, tidak lagi melakukan syirik. Itu juga adalah satu kejayaan. Jadi saya ringkaskan kepada 3 poin ini, dan sekali yang terakhir, yang keempat, kita kena ingat kuliah-kuliah dahulu yang mengatakan apa dia? Sembuh bukan dari kitab peruqyah. Sembuh datangnya daripada Allah. Ada Allah takdirkan orang sembuh cepat, ada orang sembuh lambat, dan ada orang Allah takdirkan orang tu mati kerana sakit, mati kerana kemalangan. Jadi kalau ada memang Allah sudah takdirkan dia mati kerana sakit kanser, maka tidaklah dia sembuh dari sakit kanser, dia akan meninggal dunia kerana sakit kanser. Itu adalah takdir Allah. Rukun iman yang keenam. Jadi itulah secara ringkasnya jawapan kepada soalan-soalan ini cukup bagus, panjang kupasannya, tapi saya ringkaskan kepada 4 poin tersebut. Dan saya serahkan kembali kepada Coach. Teruskan Coach. Okey. Untuk soalan yang seterusnya, contoh yang pernah saya lalui, pesakit bertindak agresif tapi diberhentikan oleh bacaan ruqyah tertentu. Ada waktu lain ketika agresif guna yang sama, tidak agresif, tidak berhenti. So dalam bab ni saya boleh katakan memang kita kena try and error. Dia tak sama, dia tak sama gangguan jin tu. Walaupun kalau tuan-tuan tengok, kalau saya selalu buat sesi ruqyah secara live di TikTok saya, kadang-kadang satu baris tu ada 6 orang pesakit. Saya baca ayat ruqyah yang sama serentak dan didengari oleh ke-6 orang pesakit. Tapi reaksi untuk ke-6 orang pesakit tu dia tak akan sama. Ada orang sebelah ni dia mengilai, ada orang sebelah ni dia sekadar menangis, ada yang orang di hujung dia sekadar sendawa. Sedangkan saya langsung baca serentak untuk ke-6 orang pesakit. So sebenarnya sebab tu kita kena faham dahulu. Kita bacakan ayat ruqyah ni bukan untuk melihat reaksi. Kita nak baca ayat ruqyah tadi adalah untuk menarik rahmat Allah. Apa yang akan berlaku kepada pesakit, reaksi pesakit tu yang bagaimana sekalipun, wallahu alam, kita tidak tahu. Dan jin ni juga tak sama. Ada jin yang mungkin dia tak tahan, dia dah sendawa. Ada jin yang bila kita ruqyah perlu ditepuk-tepuk dan picit sikit baru dia muntah. Ada yang jin-jin yang mungkin kita kena pijat-pijat sikit baru dia muntah. Ada kes-kes yang tak perlu picit, tak perlu sentuh, sekadar tunjuk dengan jari sahaja pun dia sudah muntah. So dia tak sama. Jin tu tak sama, kesan juga tak sama. Dan yang paling mustahak, kita sebagai perawat, kita kena faham. Kita mengenal pasti masalah pesakit melalui diagnose simptom-simptom yang dia alami. Walaupun simptom tu kadang-kadang bila kita tengok simptom, kalau tengok simptom ni, kalau ruqyah memang bersilat ni. Semua ada tanda. Tapi bila kita ruqyah, tak ada apa-apa, tak ada reaksi, tak ada apa-apa, tak sakit ke? Bukan. Sakit itu jelas melalui simptom-simptom. Tapi bila kita ruqyah, mungkin jin tu awal-awal dah cabut lari, dia dah tak ada, ataupun jin tadi masih lagi bersembunyi dan menahan, bertahan di dalam tubuh badan. So itu bukan tugas kita untuk melihat reaksi. So tugas kita teruskan sahaja bacaan ayat ruqyah, betulkan niat untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku, nak muntah, nak sendawa, nak bersilat, nak menjerit, jangan sesekali kita yang minta untuk jadi macam tu. Biarlah kat dia, biarlah dekat jin tu. Okay? Dia tak akan sama setiap orang. Okay? Itu adalah apa yang saya nak boleh tambahlah. Okay? Okay? Ustaz Sinar ada nak tambah poin tu? Ada, saya tambah satu dari sudut pengalaman saya, Coach, untuk mungkin yang lain boleh untuk lebih mudah faham. Huraian dia saya setuju dengan apa yang Coach bagi, tapi begini, satu pengalaman saya, pesakit agresif, kerasukan dibacakan oleh ruqyah oleh anak murid saya. Yang sakit itu pun sebenarnya adalah saudara dia. Ada saudara dia dan anak-anak dia. Agresif, kerasukan, dan dia pandang saya, dia risau sebab dia baca ayat kursi makin melawan. Dan bagaimana saya tenteramkan pesakit itu jadi tenang dengan bukan saya baca ayat Quran, tapi saya berdialog dengan pesakit itu.
Apa berlaku? Sebab bila saya nampak tanda-tanda, saya pun tanya yang kerasukan tuh, saya kata, soalnya saya dapat tengok tadi tanda-tanda reaksi daripada pengalaman kan, biasa menghadapi orang kerasukan. Saya tanya, kamu jin, adakah kamu jin kanak-kanak? Adakah kamu, berapa umur kamu? Dan memang jin itu mengakui dia budak. Dia tersesat termasuk dalam badan nih. Jadi apabila orang membaca ayat Quran, ayat kursi kah, dia ada reaksi, dia rasa, dia jadi panik. Dia panik, makin lagi dia agresif. Tapi yang tidak ada berpengalaman seperti anak murid saya, dia kata, dia sangka jin itu kuat, boleh melawan. Dia baca ayat-ayat Quran, ayat kursi, makin melawan. Sebenarnya jin itu panik. Dia budak-budak. Dan bila saya berbaca, jangan takut dengan saya, kami manusia bukan ingin mencederakan kamu, kamu tersesat, iya. Kamu ingin pulang, iya. Jadi saya kata nanti saya baca beberapa potong ayat Yasin, dari surah Yasin, dan saya azan kamu keluar. Insya Allah kami berdoa agar kamu nampak laluan keluar untuk keluar. Dia jadi tenang. Sebab kita bercerita dengan budak-budak, budak-budak jadi tenanglah, kita tidak menakutkan dia. Lepas itu saya baca ayat Quran, saya azan, dia keluar. Sedarlah anak sahabat saya yang kerasukan tuh, yang juga ada belajar ilmu ruqyah. Jadi itu kita kena fahami situasi. Bukan kadang-kala bukan ayat Quran itu tidak berkesan, seperti yang telah diterangkan ayat Quran itu berkesan, tapi kita tidak paham situasi. Jadi itu tambahan dari saya menceritakan pengalaman saya untuk kita memahami situasi. Teruskan coach dengan coach keluar sekejap daripada kita punya Google Meet. Jadi sementara kita tunggu coach, kita tengok ada soalan daripada Puan Siti. Sekiranya berhadapan dengan pesakit yang berhalusinasi. Okey coach, saya telah selesai ulasan saya berkaitan soalan yang tadi. Sekarang saya serahkan coach untuk soalan seterusnya. Coach punya mikrofon masih mute. Boleh Ustaz Sinar tolong copy paste semula soalan halusinasi tadi tu. Saya terkeluar tadi, dah hilang semua saya punya message tag tu. Okey, coach saya akan copy dan paste sekejap sekarang juga. Copy paste sekejap. Saya tertekan exit tadi. Boleh nampak coach? Okey. Soalan yang copy paste, okey. Sekiranya berhadapan dengan pesakit yang berhalusinasi dan mendengar bisikan asbab gangguan, adakah kita perlu mengiyakan atau menidakkan apa yang diceritakan atau sekadar mendengar sahaja tanpa mengiyakan atau menidakkan? Contohnya, bila pesakit memberitahu apa yang beliau nampak termasuk bisikan yang tidak masuk akal, contohnya anaknya masih hidup, dikatakan dah meninggal. Okey, bab soalan macam ni, dia tak boleh nak bagi jawapan secara tepat. Dia kena bergantung apa yang dia alami, apa yang dia lalui, dan kita juga kena bagi nasihat tu based on case to case lah. Kalau contoh yang diberikan, beliau nampak bisikan yang tak masuk akal, contohnya anak dia masih hidup, dia katakan dah meninggal, maka dengan jelas kita kena memperbetulkan balik apa yang dia terbayang tu lah. Kan anak dia masih hidup, so kenapa yang awak nak memikir yang bukan-bukan, anak awak masih hidup pun. So kita kena menidakkan lah bisikan tu, kita kena memperbetulkan balik. Jangan mikir-mikir yang buruk-buruk, bersifar balik, anak kau masih sihat lagi, untuk berlari semua tu. So jangan ada pemikiran-pemikiran. So bab halusinasi ni dia lebih kepada pendekatan kaunseling. Kita perlu bagi nasihat elok-elok, dengar dulu cerita dia, keluhan dia, dan barulah kita boleh menasihatkan sama ada kita nak menidakkan apa yang dia alami ataupun kita mengiyakan apa yang dia alami ataupun kita beri nasihat-nasihat yang lebih sesuai dengan apa yang dia alami. So nak cakap pun susah juga, kena bergantung kepada case to case lah, apa yang dia alami. Kalau dia
bercerita, contohnya ada yang kes sampai dia mengaku, dia kata macam bisikan-bisikan yang mengatakan Nabi Muhammad itu tidak wujud, Allah itu tidak wujud dan sebagainya, maka kita kena memberi nasihat kepada dia untuk meningkatkan kembali tauhid dia, ajak dia bersyahadah balik, ingat balik bahawa Rasulullah tu sebagai kita punya Nabi. So dia bergantung kepada kes tu kes. So memang ada banyak kes. Saya pernah jumpa satu kes pelajar tahfiz. Pelajar tahfiz di tahun ketiga, kalau tak salah saya, dia dah hafal almost dalam 20 juzuk Al-Quran. Seorang Al-Hafiz yang belum grad lagi, dah 20, tapi dah banyaklah dia hafal. Tiba-tiba dia merasakan Allah itu tidak wujud. Macam Allah itu macam tipu. Dia amal, apa yang dia amal ni betul ke untuk Allah? Macam dia tak merasakan Allah itu wujud dan dia rasa macam Rasulullah ni pun macam tipu je, betul ke? So secara logik ni, bagaimana seorang pelajar Mahat Tahfiz yang dah pun hafal almost 2/3 daripada Al-Quran, masih lagi tiba-tiba hilang keyakinan akan Allah, hilang keyakinan akan Rasulullah. Itu jelas datang daripada bisikan-bisikan syaitan. So kita kena rawat, ruqyah dia, dan kita juga kena memberi nasihat lah. Kau belajar agama dalam kelas pun masuk belajar kitab-kitab tauhid, takkan masih ragu-ragu. Yang penting jangan sesekali memperlekehkan dia atau menghina dia, menyebabkan dia akan lebih rasa down dan mungkin dia boleh tiba-tiba keluar daripada Islam dan sebagainya. So pendekatan dia ni tak boleh kita nak bagi satu SOP yang tepat. Dia bergantung kepada situasi dan keadaan apa yang dia alami. Okey, ini jawapan daripada saya. Ustaz Sina mungkin nak tambah. Terima kasih Coach. Tambahan dari saya, 1 atau 2 poin sahaja. Poin pertama, apabila kita menghadapi pesakit, kita kena letak diri kita sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai sahabat konseling, bukan sebagai hakim, bukan sebagai polis, bukan sebagai ustaz-ustazah. Kalau kita letak diri kita sebagai penentu hukum, sikit-sikit kita terus nak marah sebagai guru disiplin, nanti pesakit akan menjauh diri daripada kita, dia tidak ingin lagi berubat. Tapi kita dekati dengan mesra sebagai sahabat, mendengar keluhan-keluhan masalah. Itu poin pertama. Jadi dekati pesakit dengan pendekatan sahabat. Malah ada buku ruqyah yang mengatakan kita bukanlah dokter, tapi kita adalah sahabat seperti guru konseling bila menghadapi pesakit. Yang poin kedua, kalau pengalaman saya berkongsi pengalaman, kalau biasa juga saya jumpa kes-kes macam ini yang ganjil-ganjil, kita tidaklah mengiyakan, dengar sahaja. Biasanya saya dengar sesi pertama, dengar sesi akan datang minggu depan ke bulan depan. Biasanya kalau yang bisikan-bisikan tu tidak terlalu teruk kan, dengar dan sebagainya, saya nasihat ringkas-ringkas. Nanti 3 sesi ke begitu, sudah dapat kumpul segala maklumat, segala keluhan dia, kita dapat agak sudah apa masalah, apa akar masalahnya, barulah kita nasihatkan yang lebih mendalam, lebih komprehensif untuk yang pesakit itu. Jadi begitu cara saya, cuma agak lambatlah. Sebab ada pesakit, dia sekali jumpa saja, dia tidak ingin jumpa beberapa kali. Sebab dia rasa dia akan kesayangan duit tuh. Jumpa peruqyah bayar duit, jumpa lagi peruqyah bayar duit. Jadi, tapi cara saya begitulah. Saya kumpul dulu maklumat, 2-3 sesi akan datang, kalau pesakit jumpa lagi, mungkin baru saya bagi nasihat yang komprehensif. Sebelum itu saya akan bagi nasihat-nasihat ringkas sahaja. Jadi itu tambahan dari saya. Teruskan Coach. Okey, soalan seterusnya. Pesakit tidak sembuh, ada yang mengatakan adalah hukuman dari hukuman Allah atas dosanya dan juga kifarah Allah atas perbuatan hamba dia. Perkara itu boleh melemahkan semangat pesakit lalu menyukarkan dia proses untuk sembuh. Okey, jelaskan lebih lanjut tentang hukuman dan kifarah. Okey. Ini memang juga sinonim. Okey, sinonim bila pesakit kata-kata orang, engkau ni lemah iman lah, engkau ni lemah semangat lah, engkau ni tak nak zikir lah, engkau ni tak ingat Allah lah.
sedangkan kita sebagai pesakit, kita sudah pun menjaga sehabis baik. Zikir-zikir pagi petang, kita sudah pun sehabis baik menjaga solat-solat sunat, yang kalau dia nak kata kita lemah iman tu, kita merasakan kita dah cukup menjaga. So bukanlah lemah seperti mana. So bagi saya, abaikan sahaja kata-kata yang negatif ni. Sebab kadang-kadang mulut orang ni dia bercakap mudah je. Kau lah tu tak nak jaga amalan benteng diri, sebab itulah kena sihir. Kau tu lemah iman, sebab itulah kena sihir. So sebab tu kita kena belajar. Kita kena belajar supaya kita boleh menjawab dengan berilmiah. Rasulullah SAW, Rasul kita, Nabi kita, beliau juga, baginda Rasulullah juga pernah disihir. So adakah kita nak mengatakan Rasulullah itu tanda lemah iman sehingga disihir? Adakah kita nak mengatakan Rasulullah terkena sihir sebab rasa dan kifarah terhadap Rasulullah? So tak betul tu, tak tepat, sebab sakit kena sihir ataupun sakit ni juga kadang-kadang dia selain daripada nak menebus dosa, kadang-kadang ia juga menjadi sebagai ujian. So kalau Allah nak jadikan sakit tu sebagai ujian, dia tak semestinya kerana kita berdosa, tak semestinya di atas kifarah kita. So memang ada sakit yang memang tujuan dia Allah nak meringankan dosa-dosa kita supaya di akhirat kelak timbangan kita lebih ringan. Ada Allah dah bagi sedikit azab, sedikit ujian. Yang paling mustahak, ada pesakit yang diuji oleh Allah. Nak tengok kat mana keyakinan hati dia, nak tengok apa tindakan kita, nak berubat ke, nak biar ke, ataupun nak terus down ke dan nak terus mengalah ke. So tak semestinya kita nak kata semua pesakit tu adalah daripada dosa-dosa. Kau ni banyak dosa ni sebab tu sakit. Jangan mudah sangat kita nak mendakwa macam tu. Okay? Kadang-kadang Allah SWT ni nak uji kita sebab Allah kasih kepada kita. Macam tu. So kita kena faham bab tu lah. Okay? Ustaz Sinar mungkin nak ulas pula topik ni, tajuk soalan ni. Terima kasih Coach. Okey, ada beberapa poin yang ingin saya terangkan. Okey, dan ini sebenarnya kita pernah huraikan dalam kuliah-kuliah yang lalu, iaitu apabila pesakit tidak sembuh, lambat sembuh, dia ada banyak faktor, bukan hanya kerana Allah mengazab, menurunkan bala kepada seseorang, tetapi juga untuk menaikkan darjat dan juga untuk sebab-sebab lain. Dan dalilnya pun Coach Kamarul dah bagi. Nabi Muhammad SAW pernah disihir. Dan kalau mengikut riwayat, ada yang mengatakan dia sakit selama 40 hari. Ada yang mengatakan lebih lagi. Bayangkanlah. 40 hari itu lama tu. Lama tu, lebih sebulan. Sebulan. Takkan kita nak kata Rasulullah tu lemah iman? Dan Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai, paling disayangi oleh Allah. Kenapa? Adakah Allah sengaja biarkan dia sakit begitu lama? Sebenarnya ada tujuan dia untuk menaikkan darjat dia dan untuk mengajar orang bagaimana kalau sakit kena sihir, apa rawatannya, baca 3 kul, baca ruqyah, ayat Quran. Jadi itu dah satu dalilnya. Dan juga ada lagi satu daripada hadis Nabi, seorang wanita, Nabi mengatakan, dan wanita tu mula-mula minta doakan Nabi, lepas tu dia minta cuma doakan ia auratnya tidak tersingkap apabila dia kerasukan. Seumur hidup dia kerasukan, dia tidak sembuh. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan dia dijamin surga. Dia tidak sembuh daripada sakit gangguan jin, tapi dia masuk surga. Adakah itu menunjukkan dia tidak lemah iman, sedangkan dia dijamin masuk surga? Jadi bukanlah sakit itu semata-mata. Kalau orang yang mengatakan, sebenarnya orang itu tidak berapa paham agama, walaupun orang itu ustaz atau dikatakan ustazah. Tapi kalau ustaz atau ustazah yang memang yang ilmunya mendalam, yang seperti kita tengok ustazah-ustazah, ustaz yang di YouTube yang mengajar, ya yang pesyarah universiti, mereka paham. Tapi ada yang kita gelar-gelar ustaz ni, kadang-kadang dia berkata begitu, sebenarnya dia tidak paham sebab dia tidak mendalami tentang ilmu ruqyah ini. Yang bagi dia, asal orang kena sakit gangguan jin, lemah iman. Ada tu yang paling teruk kalau dia kritik orang yang kena sakit mental, depression apa.
bagus-bagus kita cuba pujuk orang tu bertenang apa dengan ulasan-ulasan negatif dia, silap-silap orang tu boleh bunuh diri. Lagilah dia cakap, tengok bunuh diri tidak kuat iman, sedangkan penyakit ni adalah satu penyakit. Sihir ni adalah disihir adalah satu penyakit. Bukan dia penentu kita lemah iman atau tidak lemah iman. Jadi kita jauhi dari orang-orang yang suka mengulas begitu, yang tidak faham. Sebab kalau kita selalu duduk dengan dengar mereka punya cakap, nanti kita terpengaruh dengan cakap-cakap negatif mereka. Jadi jauhi orang-orang begitu, dengar lagi nasihat daripada orang-orang yang lebih faham. Itu tambahan daripada saya. Teruskan, Coach. Okey, Alhamdulillah. Si soalan pun dah almost habis dijawab. Masa pun dah pukul 11.10. So saya rasa untuk sesi soal jawab ni setakat itu saja. Tadi Ustaz Sina ada beritahu tentang sahabat, ada seorang sahabat yang perempuan sakit gila kerasukan dan tinggi terbuka. Saya dah pun beri tajuk tersebut, memilih sabar ataupun sembuh. Ada kuliah dia yang lepas dahulu, boleh tengok balik, memilih sabar atau sembuh. So atas pada kita, nak yang macam mana. Okay, so Alhamdulillah selesai untuk sesi kuliah pada minggu ni. Saya serahkan kepada Ustaz Sina sebagai kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis. Terima kasih, Coach, dan terima kasih kepada para peserta, terutama para peserta yang istiqamah setiap minggu hadir, tidak dapat hadir kerana ada aktiviti tertentu, tetapi sekiranya tidak ada urusan-urusan lain memang hadir. Kami terima kasih banyak-banyak sebab dengan kalian, dengan para sahabat hadir, kami pun bersemangat. Macam mana pun masa kami padat, kami akan cuba sedaya upaya untuk teruskan ada kuliah setiap minggu. Berapapun ganjaran kami dapat, RM10, RM30, tapi dengan kehadiran yang ramai, itulah yang memberi semangat kepada kami. Jadi teruskan hadir sebab ini ilmu agama ni yang dapat kita memahami, bukan senang kita dapat sekarang. Sebab banyak di luar sana ilmu-ilmu macam betul ilmu agama tapi ilmu sesat. Jadi ilmu-ilmu yang jelas, yang senang kita faham, ilmu agama tapi bukan senang. Jadi rebutlah peluang ni. Semasa kuliah ni masih kita kekalkan percuma. Mana tahu tahun hadapan kita tidak lagi buat kuliah percuma tapi kuliah berbayar. Jadi rebutlah peluang ini. Istiqamah, tuntutlah ilmu kerana Allah lillahi ta'ala. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua peserta yang hadir, yang istiqamah. Walaupun ada masanya mungkin miss kerana ada urusan tertentu, kami menghargai kehadiran kalian. Kami mengucapkan berbanyak terima kasih dan semoga apa yang kita sampaikan ni semua dapat manfaat, termasuk juga kami yang menyampaikan. Itu dari saya dan juga saya memohon maaf jika ada tersilap kata, terkasar bahasa. Saya serahkan majlis ini kepada Coach. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya kalau ikut saya punya komitmen, saya sendiri memang macam dah tak sanggup dah nak buat kuliah online ni setiap minggu. Okey. Jadual saya memang sangat-sangat pack. Okey. Saya sekadar nak tunjuklah share. Ini adalah jadual Februari saya. Almost setiap hari saya ada aktiviti, program dan sebagainya. So kalau tengok jadual Januari saya yang lepas penuh dengan temu janji dan beberapa aktiviti. Okey. Ini bulan 1. Kalau bulan 12, saya sendiri pun sebenarnya tertanya-tanya dah, bila masa saya nak rehat sebenarnya, bila masa saya nak duduk tengok TV kat rumah dan sebagainya. So saya terus terang, saya memang tak ada masa. Sebab tu kalau saya sangat-sangat strict bab temu janji. Okay? Kalau tadi tuan-tuan flip through, saya dah flip through jadual saya bulan Januari, bulan Disember. Saya memang ada masa kosong 1 atau 2 hari saja seminggu. Itu pun memang saya nak penuhkan dengan cycling. Saya pun nak cycling, saya pun nak bersama dengan keluarga. Ada pesakit yang memang dia push, Ustaz tak boleh buat siang ke? Tak boleh buat rawatan siang ke? Saya susah nak buat malam. Kalau rasa susah, saya pun susah juga nak bantu. Okay? Sebab memang kadang-kadang saya pun sendiri pun kadang-kadang sampai saya merasakan, kadang-kadang lah, buat apa saya yang nak bersusah payah untuk pesakit sembuh?
sedangkan pesakit sendiri tak nak usaha nak datang jumpa saya malam ke apa ke. Saya sendiri sampai tak ada rehat, punyalah nak bantu pesakit, punyalah kita ataupun nak bantu supaya dia cepat sembuh dan sebagainya. Tapi bila pak dia mengatakan kenapa tak boleh buat siang lah, saya tak boleh keluar malam dan sebagainya. So terpulang atas masing-masing. Jadual saya memang agak pack. So okay, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, mungkin minggu ni saya akan ke Kuala Lumpur, ada jemputan kat sana. Cuma untuk sesi rawatan di Kuala Lumpur saya menetapkan kadar bayaran, dan kadar bayaran tu juga memang saya faham agak tinggi, tapi sebab saya juga nak kena membayar sikit kepada tapak yang saya sewa, Pelangi Spa tu, mereka menetapkan kadar bayaran dan mereka menetapkan tu juga bagi saya agak tinggi juga. So nak tak nak saya kena bahagi sebahagian kepada mereka dan juga sebahagian kepada saya. So bagi saya 150 seorang masih berpatutan. Kalau tuan-tuan rasa 150 mahal, tuan-tuan kena datang Kuantan lah jumpa saya, percuma saja. So pilihlah kos datang ke Kuantan mungkin lebih lagi daripada 150 tu. Okay, so insyaAllah untuk minggu ni itu sahaja kuliah pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu depan. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As.